suka sangat dengan Komes Adam kan? Korang nak sangat kan? Yes, aku bagi. Dan ini adalah satu tajuk yang ada kena-mengena dengan Wednesday. Let's go for Japanese story time. Di Jepun pada tahun 1975 hingga tahun 1989 terdapat satu kes pembunuhan bersiri yang masih lagi tidak diketahui siapa yang melakukannya. Kes ini bernama The Wednesday Strangler. Pembunuhan bersiri ini telah melibatkan 7 mangsa dan kebanyakan mangsa yang dibunuh hilang pada hari Rabu. Dan mangsa-mangsa tersebut yang dibunuh dan hilang itu hanya berada di kawasan Saga, Jepun. Mari kita cerita dari mangsa pertama hingga ke mangsa terakhir. Mangsa pertama untuk pembunuh hari Rabu ini ialah pada 27 Ogos 1975 hari Rabu. Mangsa ialah seorang budak perempuan berumur 12 tahun yang telah hilang di rumah waktu bersendirian. Budak ini kita gelar sama-sama sebagai Salma. Salma biasanya pada waktu petang berada di bar di mana bar itu adalah perniagaan ibunya. Pada waktu petang berada di bar, kemudian pada waktu malam dia akan belajar berseorangan di rumah. Dan pada hari kejadian, apabila ibunya pulang dari rumah, ibu lihat kasut anaknya ada. Tengok di TV, oh, TV tu buka macam biasa. Tapi bila panggil, Salma? Salma? Salma, mak dah balik. tiada sahutan daripada Salma. Ibunya sangat risau. Pergi ke sebelah mencari jiran. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buka. Jiran dia buka pintu. Dia kata, kau ada nampak anak aku tak? Jiran kata, tak nampak. Cakap, boleh tak tanya anak kau? Kok dia main dengan anak aku ke? Dia pergi panggil. Sini. Awak ada nampak anak makcik tak? Tadi kan makcik saya nampak kan? Salma kan? Dia macam kena tolak masuk kereta dengan sama pakcik, makcik. Mak dia dah tahu. Bila dengar benda tu, mak dia sedih bahawa Salma hilang selama-lamanya. Kemudian kita pergi ke kes yang kedua, di mana mangsa hilang pada 12 April 1980, 5 tahun selepas Salma hilang. Wanita yang hilang ini bernama, kita gelarkan dia sebagai Melur. Melur ialah seorang perempuan berumur 20 tahun. Dan Melur telah banyak kali mengkabarkan kepada orang lain bahawa dia ingin membunuh diri. Dan dia telah membuat percubaan bunuh diri banyak kali. Dan kali terakhir dia berkata ingin membunuh diri adalah pada umur dia 20 tahun. Dia kata, bila umur aku dah 20 tahun, aku nak bunuh diri. Jadi pada hari kejadian, sehari selepas dia mencapai umur 20 tahun, dia berseorangan di rumah dan dikabarkan dia telah hilang dari rumah. Dan orang mengatakan bahawa dia terlibat dalam kes pembunuhan hari Rabu. Kemudian pada 24 Jun ataupun 27 Jun 1980, mayat Salma dan Melur dijumpai di sekolah rendah Shiroishi di dalam tangki septik. Dua mayat tersebut dijumpai tak pasti pada waktu yang sama ataupun waktu yang berbeza, namun mereka telah dibunuh dan dimasukkan di dalam tangki septik. Kemudian mangsa ketiga setahun selepas itu, pada 7 Oktober 1981, seorang mangsa perempuan, budak kolej lagi, mari kita gelar sama-sama dia sebagai Zabedah. Zabedah kali terakhir dijumpai sewaktu di dalam kolej sedang bersembang dengan seorang pakcik di dalam kereta, dan waktu itu adalah waktu terakhir mereka melihat Zabedah. Dia dilaporkan hilang 4 hari selepas kehilangan dia sebab dia tak datang bekerja dan juga dia ada ibu yang sentiasa dia menjaga. Apabila 4 hari tiada, maka dua tempat ini yang merasa kehilangan dia. Pada 21 Oktober barulah mayat Zabedah ditemui di satu rumah lot yang kosong. Tidak ada sebarang apa-apa tindakan seksual ataupun dera yang ada di badan mayat, tetapi punca kematian Zabedah adalah apabila dicerut lehernya dengan wayar. Kes yang keempat pula melibatkan seorang perempuan sekolah rendah berumur 11 tahun di mana dia dicolik
dan mayat ini ditemui di Kitagata dalam keadaan di mana bahagian bawahnya tiada sehelai benang pun. Satu lagi kejadian yang disaksikan oleh beberapa kanak-kanak di kawasan sekolah di mana satu orang lelaki sedang memandu kereta berwarna putih ingin menculik kanak-kanak sekolah rendah di kawasan itu. Ada seorang mangsa pelajar sekolah rendah telah diculik, tetapi lelaki tersebut melepaskan pelajar itu kerana pelajar itu menjerit dan menangis dengan kuat. Mungkin lelaki itu tidak tahan dengan sound wave yang budak itu telah hasilkan. Mangsa kelima ialah seorang perempuan berumur 48 tahun. Mari kita gelar sama-sama dia sebagai Melati. Melati mempunyai seorang ibu dan juga seorang anak lelaki. Hari kejadian pada 8 Julai 1987, Melati sedang makan bersama ibu dan anak lelakinya. Sewaktu makan, dia menerima panggilan telefon daripada seseorang. Pada waktu itu dia mengatakan pada ibunya, dia kata, Ibu, Melati kena ambil kawan sekarang ni. Melati pergi ya. Itu apa yang dikatakan pada ibunya. Tetapi apabila dengan anak lakinya, dia mengatakan, Saleh, mak kena pergi makan dengan kawan tau. Duduk rumah adik duduk. Melati mengatakan alasan yang lain kepada anaknya. Apa sebenarnya yang berlaku? Selepas itu, kereta Melati ditemui parking di kawasan bowling. Dan apa yang mengejutkan, punca kematian adalah akibat dijerut dan tempat kematiannya sama dengan tempat kematian Zabedah, iaitu di rumah lot yang kosong. Mangsa yang keenam adalah seorang perempuan yang berumur 50 tahun. Mari kita gelar beliau sebagai Embun. Embun hilang pada 7 Disember 1988. Embun disyaki hilang pada hari kejadian selepas Embun meninggalkan rumah untuk pergi bermain volleyball dengan kawan-kawannya seperti biasa. Pada hari kejadian, biasanya Embun bila keluar pergi bermain, dia akan berjalan bersama kawannya. Tetapi pada hari kejadian, Embun jalan berseorangan kerana kawannya itu tidak bermain volleyball pada hari kejadian. Embun kemudian ditemui mati di kawasan Kitagata. Selepas kes kematian Embun, seminggu selepas Embun mati dibunuh, suami Embun telah menerima satu panggilan telefon daripada orang yang tak dikenali. Orang tu telefon. Tring. Hello, Nakajima bercakap. Isteri awak dah dijumpa kan? Hah? Bagus. Dekat mana mayat isteri saya ditemui? Bukan ke dekat Yakigome? Siapa yang tengah cakap ni? Orang yang awak tahu. Lepas tu terputus talian. Kenapa panggilan itu dibuat? Adakah untuk mencabar Encik Nakajima? Adakah untuk dia announce kepada orang lain bahawa dia pembunuh? Kita masih tak tahu. Mangsa terakhir untuk pembunuhan hari Rabu ialah seorang wanita berumur 37 tahun. Mari kita gelar wanita ini sebagai Kesum. Kesum dilaporkan hilang pada 27 Januari 1889. Kesum dilaporkan bahawa dia berjalan balik pulang ke rumah pada waktu malam, dan pada hari kejadian Kesum dilaporkan sedang balik daripada keluar dengan seorang kawan. Sedang dia balik ke rumah, dia telah diculik dan hilang. Mayat Kesum dijumpai di Bukit Kitagata Otoge, lebih kurang 20 km dari Saga. Kebanyakannya semua mangsa-mangsa yang diculik, hilang dan dibunuh pada hari Rabu ini masih lagi tidak jumpai siapa pembunuhnya. Pernah sekali seorang lelaki ditangkap dan disoal siasat berkenaan dengan pembunuhan ini, tetapi lelaki itu dilepaskan kerana masih tidak cukup bukti. Anda rasa kenapa pembunuh itu memilih hari Rabu? Adakah waktu itu ada diskaun untuk membeli tali, membeli wayar? Saya tak tahu. Sila komen kat bawah. Mana tahu anda lebih tahu daripada saya.